kasih Datuk Speaker kerana memberi saya peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Saya rasa di antara DAP dan PKR mana satu yang lebih popular saya tak ada komen. Tetapi saya rasa mestilah ini yang berhormat Tanjung Karang sekarang tak begitu popular lagi. Sebab tu dia pindah dari sana ke backbencher. Datuk Speaker, menurut jawapan Menteri Komunikasi dan Multimedia di Parlimen pada hari Rabu yang lalu, penerimaan rakyat Malaysia terhadap konsep gagasan Satu Malaysia telah mencapai tahap 86.4%. Berdasarkan satu kaji sedidik terhadap lebih kurang 30,000 responden yang meliputi masyarakat pelbagai kaum. Tetapi soalan saya, sekiranya rakyat jelata menerima ini gagasan Satu Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita, kenapa penerimaan rakyat jelata terhadap Barisan Nasional hanya mendapat 47% dalam PRU ke-13? Jawapan saya, pandangan saya adalah kerana Barisan Nasional sendiri pun telah mengkhianati konsep Satu Malaysia ini. Kulim Bandar baru bangun ya, Pak. Nak bagi jalan? Nanti. Biar saya habiskan poin saya dulu. Saya menurut jawapan tanding di Filipina. Dengar saya ucaplah kena batangan. Menurut jawapan Menteri Komunikasi dan Multimedia, asas kepada konsep Satu Malaysia ini ialah bagaimana untuk meningkatkan kefahaman dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Akan tetapi, menurut sebuah jawapan Menteri Pendidikan kepada soalan saya pada 27 hari bulan Jun 2000 tahun ini, di bawah rancangan Malaysia ke-8, ke-9 dan ke-10, jumlahnya kita telah membina 523 buah sekolah rendah. Tetapi antara 523 buah sekolah rendah ini, 500 buah sekolah adalah sekolah kebangsaan, iaitu 95%. Manakala pada masa yang sama HKC hanya telah membina 19 buah, iaitu 3.6%. HKT hanya 4 buah sekolah di antara 523 buah sekolah, iaitu 0.8% sahaja. Ini menunjukkan bahawa kalau kita cakap bahawa aspek utama gagasan Satu Malaysia ialah sikap saling hormat menghormati dan bersikap menerima di antara satu sama lain di kalangan masyarakat maju di Malaysia, saya rasa hak pendidikan bahasa ibunda untuklah kaum Cina, kaum India, kaum Kadazan, kaum Iban ini telahlah dipinggirkan. Dan isu kedua yang saya nak sentuh pada hari ini adalah tentang krisis jerebu yang melanda negara kita. Krisis jerebu ini telahlah yang semakin serius ini telah mengakibatkan lebih daripada 1,500 buah sekolah di Johor, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur. Siapa boleh beri ke aku janji bahawa jerebu ini tidak akan balik? Masalah jerebu ini berlaku semasa saya masih seorang budak, dan sekarang saya pun sudah menjadi seorang ibu. Tetapi masalah jerebu ini sekarang masihlah mengganggu anak saya. Datuk Speaker, saya amat risau. Saya takut kalaulah Barisan Nasional teruslah memenangi ini PRU melalui cara penipuan, saya takut cucu-cucu saya juga akan terus dihantui oleh masalah jerebu ini. Kerana Selangor, bukankah itu yang disebut oleh Speaker tadi itu? Kerana slogan UMNO ini adalah lulu kini selamanya. Jadi saya pun takutlah masalah jerebu ini mungkinlah juga akan langsung secara selama-lamanya sekiranya Barisan Nasional teruslah memerintah. Jadi di sini saya nak minta satu aku janji daripada menteri kita, daripada Kerajaan Barisan Nasional, sampai bila masalah jerebu ini tidak akan berulang lagi? Adakah boleh tak kita semua di sini dapat satu aku janji daripada menteri bahawa pada tahun depan masalah ini tidak akan berulang? Ataupun kita boleh dah dapat komitmen daripada jemaah menteri ini bahawa
masalah ini akanlah diselesai dalam tempoh masa 1, 3 ataupun 5 tahun. Saya rasa sudah sampai masalah untuk jemaah menteri ini untuklah memberi satu perjanjian sampai bila masalah ini bolehlah diselesaikan secara selama-lamanya. Pada masa yang sama, saya rasa Kerajaan Barisan Nasional juga telah gagah untuk memastikan bahawa harga topeng muka tidak naik semasa krisis jerebu ini. Sebelum krisis jerebu ini bermula, topeng muka N95 adalah dijual pada harga RM2.50 sekeping. Ada orang yang jual denganlah harga RM4 sekeping. Walau bagaimanapun, di tangan saya ada sekeping resit. Ini menunjukkan bahawa sebuah farmasi di Batu Pahat, farmasi ini bernama Kindabaru Farmasi, yang menjual face mask N95 ini dengan harga RM8 sekeping. Dan saya juga terima maklumat daripada orang ramai bahawa ada sebuah farmasi di Pulau Pinang yang menjual topeng muka ini pada harga RM13.50. Jadi saya rasa sekiranya Kerajaan Barisan Nasional tidak mampu untuk menyediakan topeng muka N95 yang mencukupi kepada golongan miskin, golongan yang kurang sehat, saya rasa sekurang-kurangnya pihak kerajaan perlulah memastikan bahawa tiada kenaikan harga pada masa yang kritikal ini. Pada hakikatnya, topeng muka telah diiktirafkan sebagai barang harga terkawal di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan juga barang kawalan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Walau bagaimanapun, harga maksimum yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepegunaan adalah langsung tidak berpatutan. Sebagai contoh, harga maksimum topeng muka 3 lapis yang ditetapkan oleh kementerian adalah 80 sen seunit ataupun RM25 sekotak. Walau bagaimanapun, harga untuk topeng muka 3 lapis sebelum krisis jerebu hanyalah 40 sen sekeping ataupun RM10 untuk satu kotak. Sama juga bagi topeng muka N95. Harga maksimum yang ditetapkan oleh kementerian adalah RM6 sekeping ataupun RM100 sekotak yang mengandungi 20 keping. Walau bagaimanapun, orang ramai bolehlah memberi topeng muka N95 pada harga RM3 sahaja sebelumlah ini krisis jerebu berlaku. Jadi adalah jelas sekali bahawa harga maksimum yang ditetapkan oleh kementerian adalah terlalu tinggi dan membenarkan pencatutan. Oleh demikian, saya menyeru Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepegunaan untuk mengkaji semula harga maksimum topeng muka yang ditetapkan segera dan mengelakkan peniaga-peniaga yang tidak beretika untuklah mengambil kesempatan. Isu ketiga yang saya nak sentuh pada hari ini adalah tentang projek Kuo Kuang Petrochemical Technology Company dengan izin di Pengarang. Saya telah menghadiri seksi dialog yang dianjurkan oleh perunding Kuo Kuang di Pengarang pada 19 Mei 2013. Dan saya mestilah menyatakan di sini bahawa cara sesi dialog tersebut dianjurkan adalah amat tidak memuaskan. Bukan sahaja sesi dialog tersebut gagal untuk menjelaskan kelaguan rakyat terhadap projek tersebut, tetapi ia menimbulkan lebih banyak isu yang baru. Pertama, walaupun dialog ini dipanggil dialog bersama penduduk, kajian penilaian impak alam sekitar terperinci terhadap cadangan pembangunan loji penapisan minyak dan petrokimia di Pengerang Johor, pembentangkan konsultan tersebut adalah kaji sedilik ekonomik sosial.
konsultan Kuo Kuang langsung tidak sentuh penilaian impak projek tersebut terhadap alam sekitar. Jadi tajuk dialog tersebut adalah salah, sudah salah. Dan kedua, sekurang-kurangnya kita mempunyai 10,000 penduduk di kawasan tersebut yang akanlah dipengaruhi oleh projek Kuo Kuang di Pengeram. Akan tetapi kajian yang dibuat oleh konsultan Kuo Kuang tersebut hanyalah melibatkan 1,550 orang penduduk sahaja. 150 orang penduduk sahaja. Adakah kesimpulan ataupun kajian-kajian yang dibentangkan oleh konsultan ini mampu untuklah menggambarkan pandangan, buah fikiran penduduk-penduduk Pengerang? Dan ketiga, kesimpulan kajian sosio-ekonomik tersebut adalah 68% daripada responden menyokong projek ini. Akan tetapi pada masa itu, laporan penilaian impak alam sekitar belum diterbitkan lagi. Dalam erti kata lain, penduduk-penduduk yang mengambil bahagian dalam kajian itu tiada apa-apa pengetahuan tentang kesan projek Kuo Kuang terhadap kawasan dan kehidupan mereka. Kita tidak dapat menafikan bahawa ada kemungkinan mereka akan tukar pandangan mereka terhadap projek ini selepas mengambil maklum tentang hasil penilaian impak alam sekitar. Oleh sebab itu adalah terawal dan jugalah adalah amat tidak bertanggungjawab untuk konsultan ini membuat kesimpulan bahawa 68 daripada responden menyokong projek itu. Kajian selidik ini menunjukkan bahawa memang ada beberapa kesan positif yang akan dibawa oleh projek ini seperti pembaikan kemudahan asas mereka, peningkatan nilai hartanah mereka, membawa peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan, peningkatan peluang perniagaan dan jugalah peningkatan taraf hidup mereka. Akan tetapi, terdapat banyak kesan negatif yang juga akan dibawa oleh projek tersebut seperti kesemua responden bimbang mereka akan di tempat semula. Mereka takut tentang kehilangan hartanah mereka. Lebih daripada 90% responden berpendapat bahawa mereka akan menjadi penduduk terpinggir dan juga peningkatan penceramaan bunyi, kesesakan lalu lintas, peningkatan penceramaan udara, peningkatan penceramaan air, bahaya kepada penduduk, ganggu keteraan, ganggu kualiti udara, mengganggu kualiti air, mengganggu keteraan kawasan. Adalah jelas sekali bahawa projek Kuo Kuang ini membawa lebih banyak kesan negatif daripada kesan positif. Namun begitu, kajian ini menyimpulkan bahawa 73% punya responden mempunyai pandangan yang lebih positif tentang projek ini. Saya rasa kesimpulan sedemikian langsungnya tidak masuk akal. Hadirin sesi dialog pada hari itu tidak memberi masa dan peluang yang mencukupi untuklah membangkitkan soalan dan kebimbangan mereka. Pihak penganjur dialog menamatkan dialog tersebut pada pukul 12, walaupun masih ada lebih daripada 10 orang hadirin yang masih beratur dan inginlah mengemukakan soalan mereka. Jadi di sini saya inginlah minta kerajaan kita untuklah mengadakan dialog sekali lagi selepas laporan penilaian impak alam sekitar disiap sedia dan juga menganjurkan lebih banyak dialog untuklah mengurangkan kebimbangan dan menjelaskan keraguan penduduk-penduduk dan jugalah kita haruslah meningkatkan pendekatan dan kandungan kajian sosio-ekonomi yang sedia ada. Isu terakhir yang saya ingin sentuh adalah tentang isu wanita. Datuk Speaker, saya menalu-alukan dan menyokong keputusan kerajaan kita untuklah menarik balik rayuan kerajaan Malaysia di Mahkamah Rayuan dalam kes Chayat bin Basirun lawan Nofarida binti Ahmad Saikin. Oleh sebab dia berhamil, kerajaan kita menolak permohonan beliau sebagai guru sandaran tidak telata
tidak terlatih dan membantahkan memo penempatannya. Mahkamah Tinggi telah pada tahun 2011 memutuskan bahawa hal ini telah menimbulkan diskriminasi jantina dan telah melanggar Konvensyen Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita iaitu CEDAW dengan izin dan perkara 2 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan. Kod dari Perhakiman Mahkamah Tinggi, I quote dengan izin, the word gender was incorporated into Article 8(2) of the Federal Constitution in order to comply with Malaysia's obligation under CEDAW. It is to reflect the view that women are not discriminated. It provides that states parties shall take appropriate measure to prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissals on the ground of pregnancy. CEDAW has the force of law and is binding on member state including Malaysia. Akan tetapi, Datuk Speaker, saya rasa walaupun tindakan kerajaan Malaysia untuk menarik balik rayuan dalam kes ini merupakan satu langkah ke arah yang betul, namun perjalanan masih panjang dan belum selesai. Masih banyak lagi wanita yang masih menunggu keadilan mereka. Mendiang Chee Gyat Yap merupakan seorang wanita yang hanya berumur 25 tahun semasa beliau dirogoh dan dibunuh 7 tahun dahulu. Selepaslah menunggu selama 7 tahun, OKT orang kena tuduh dalam kes ini dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Alor-Setar minggu yang lalu. Walaupun air madi OKT ditemui pada mangsa. Datuk Speaker, tidak dapat dinafikan bahawa golongan wanita sentiasa menjadi mangsa dalam kes rogoh, ragut, kedanasan dan lain-lainnya. Satu nyawa dibunuh 7 tahun dahulu. Sampai sekarang, tiada seorang pun yang dijatuh hukum atas kematiannya. Ini menunjukkan bahawa sistem negara kita telah gagal untuk menuntut keadilan untuk mangsa-mangsa kes jenayah dan juga untuk keluarga mereka. Siapa yang bertanggungjawab terhadap kematian Chee Gyat Yap? Sekiranya kes sedemikian berlaku terhadap ahli keluarga kita, bolehkah kita terima keputusan Mahkamah Tinggi bahawa OKT dibebaskan selepas tunggu selama 7 tahun? Saya rasa pihak PDRM yang bertanggungjawab untuk mengkutip bukti dan Penguam Negara yang bertanggungjawab untuk mendakwa suspek ke mahkamah, dan mereka harus memastikan bahawa pembunuh mendiang Chee Gyat Yap ini didakwa dan dihukum secepat mungkin. Kalau tidak, saya rasa lebih baiklah Penguam Negara dan juga Ketua Polis kita meletak jawatan, dan biarlah orang yang lebih berkemampuan untuk menuntut keadilan untuk kes-kes jenayah ini. Saya rasa banyak lagi orang yang mampu buat kerja ini. Tetapi yang paling penting, kita harap bahawa bukan sahaja menteri sekarang yang menjadi mangsa kes pecah rumah, tetapi banyak lagi rakyat jelata Malaysia. Kebanyakan mereka, banyak daripada mereka adalah golongan wanita, dan kita harap bahawa Chee Gyat Yap ini, Teo Beng Hock, Kugan dan selain-lainnya semua akanlah dapat menuntut keadilan dalam tempoh masa yang paling singkat. Sekian sahaja, terima kasih Datuk Speaker.